Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dapat lagi kita bersama, dapat lagi kita berkongsi dalam solat bacaan hadis, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, saya ucapkan kepada semua family mengaji Tenten. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang yang dah hadir, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam Kak Mas Ratu, Kak Nurul Ain. InsyaAllah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, yang dah hadir, saya ucapkan jemput masuk, jemput hadir dalam solat bacaan hadis, insyaAllah. Okey, satu hari satu hadis. Okey. Okey, yang dah hadir, jangan lupa boleh tolong saya untuk sharekan live ini. Okey, sharekan sebanyak yang mungkin, kita nak sebarkan kebaikan. InsyaAllah. Okey, yang dah share saya ucapkan terima kasih. Okey. Ya, terbaik sepanjang zaman. Terbaik Encik Mat Adnan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan moga-moga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah. Okey, mungkin ada yang kurang sihat, saya doakan moga-moga Allah beri kesembuhan. Allah beri kesembuhan, kesihatan dan kekuatan kepada kita, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita hari ini. Allah selesaikan segala keperluan kita hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir. Saya ucapkan selamat tengah hari. Okey. Hadis kita hari ini, tajuk dia iaitu kelebihan surah Yasin. Okey, surah Yasin, surah yang sangat familiar, surah yang sangat dekat dengan kita. InsyaAllah. Okey, surah yang kita selalu juga baca. Betul. Okey, surah Yasin. Jadi kita nak tengok kelebihan dia apa. Apa kelebihan, kebaikan, apa lagi membaca surah Yasin, insyaAllah. Okey, setiap surah dalam Al-Quran itu ada kelebihan dia. Masing-masing ada kelebihan, ada cerita dia tersendiri. Jadi hari ini kita nak tengok kelebihan surah Yasin, insyaAllah. Okey. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang. Jemput masuk, jemput hadir, insyaAllah. Okey, yang dah hadir, jangan lupa tekan button share. Boleh? Tolong saya sharekan live ni. Ajaklah ramai-ramai kawan-kawan untuk kita tengok sama-sama. Kita nak baca hadis sama-sama hari ni, insyaAllah. Okey. Okey, kita nak tengok hadis kita hari ni tentang kelebihan surah Yasin. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hadis kita pendek je hari ni. Hadis kita dalam 1,5 macam satu suku je. Okey, dalam satu suku baris sahaja hadis kita nak baca sama-sama hari ni. Okey, pendek je hadisnya. Kan? Ada ke kelebihan dia? Okey, insyaAllah kat dalam keterangan dia nanti kita akan tengok tentang kelebihan surah Yasin, insyaAllah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang yang dah hadir dalam solat bacaan hadis tengah hari ini. Okey, jom kita baca sama-sama. Kita nak share sama-sama kelebihan surah Yasin, insyaAllah.
Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran, ambil manfaat daripada hadis ini, insyaAllah. Okey, kita baca hadis sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom. Hadis kita, an Atha ibni Abi Rabahin rahimallahu ta'ala qala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala okey qala man qara'a yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuhu. Alhamdulillah. Okay, itu hadis kita hari ini, 1.5 baris sahaja. Okay, apa makna hadis ni kan? Okay, jom kita tengok siapa yang sampaikan hadis ini, siapa yang bersabda. Okay, makna hadis yang kita baca tadi iaitu Hadrat Atha bin Abi Rabah rahimallahu ta'ala berkata. Okay, jadi Hadrat Atha ni beliau ada berkata, okay, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Okay, hadis ini daripada Hadrat Atha. Okay, Hadrat Atha ada berkata bahawa Rasulullah ada bersabda, baginda ada bersabda. Apa sabda baginda? Okay, sesiapa yang membaca surah Yasin pada permulaan hari, maka hajatnya akan ditunaikan. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okay, ahlan wa sahlan. Selamat datang, jumpa masuk, jemput hadir dalam slot bacaan hadis kita, insyaAllah. Okay, dan jangan lupa tekan button share, boleh? Kita nak sebarkan kebaikan. Okay, yang dah share, alhamdulillah, terbaik dan terima kasih. Okay, jadi maksud hadis kita tadi, Nabi ada bersabda, kalau siapa yang baca surah Yasin pada permulaan hari, maksudnya setiap pagi, okay, sebelum dia mulakan hari dia baca Yasin, maka segala hajat dia akan ditunaikan, insyaAllah. Okay, itu satu kelebihan dah kita nampak dekat situ, hajat akan ditunaikan. Okay, insyaAllah. Jom kita tengok lagi dalam keterangan, ada banyak kelebihan surah Yasin. Jom kita tengok satu persatu ke dalam keterangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, hadis kita hari ini tajuk dia kelebihan surah Yasin. Nak tahu tak apa kelebihan surah Yasin? Okey, jom kita tengok kepada keterangan dia. Okey, kelebihan surah Yasin juga banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Maksudnya hadis lain pun ada juga. Selain daripada hadis yang kita baca tadi, ada juga hadis lain menyebut tentang kelebihan surah Yasin. Okey, adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Okey, ada hadis yang lain, segala sesuatu mempunyai hati. Betul tak? Okey, setiap sesuatu mempunyai hati. Kita ada hati, haiwan ada hati. Okey. Kemudian dan Al-Quran, dan hati bagi Al-Quran ialah surah Yasin. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran juga ada hati. Di mana hati Al-Quran?
hati Al-Quran ialah ada pada surah Yasin. Okey. Jadi surah Yasin ini juga dikenali sebagai hati ataupun orang panggil jantung Al-Quran. Okey. Kemudian sesiapa yang membaca surah Yasin, Allah Subhanahu Taala akan menuliskan pahala baginya seumpama dia membaca seluruh Al-Quran sebanyak 10 kali. Masya-Allah. Boleh bayangkan tak? Okey, siapa yang baca surah Yasin, dia baca surah Yasin tu sahaja sebanyak 86 ayat surah Yasin. Okey, Allah akan tulis, Allah akan bagi ganjaran pahala kat dia seumpama, pahala itu seumpama dia baca Al-Quran itu, seluruh Al-Quran sebanyak 10 kali. Hebat tak hebat surah Yasin ni kan? Subhanallah. Okey. Jadi di situ siapa yang baca surah Yasin, Allah akan beri ganjaran pahala. Ganjaran pahala tu dia punya banyak dia tu seumpama kita baca seluruh Al-Quran itu 10 kali. Subhanallah. Okey, menurut sebuah hadis yang lain, okey, ni hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala membacakan surah Taha, okey, surah Taha dan surah Yasin 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Okey, apabila para malaikat mendengarkan keadaan ini, mereka berkata, bertuahlah umat yang akan diturunkan Al-Quran ke atas mereka. Bertuahlah hati-hati yang akan memikul Al-Quran. Okey, yakni orang yang akan menghafalnya. Dan bertuahlah lidah-lidah yang akan membaca Al-Quran. Para malaikat sendiri yang berkata, bertuahlah siapa, bertuahlah umat mana yang Allah turunkan Al-Quran. Umat mana? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kitalah umat Nabi Muhammad. Okey, Allah turunkan Al-Quran. Bertuah tak? Para malaikat sendiri kata, bertuah siapa umat dia yang Allah turunkan Al-Quran. Kemudian bertuahlah siapa hati dia, okey, bertuah siapa hati dia yang menghafal Al-Quran. Dan juga selain daripada tuan dia bertuah, umat tu bertuah, hati dia bertuah, lidah pun bertuah. Okey, laki orang putih kata. Okey, bertuah hati, bertuah lidah yang membaca Al-Quran. Kan? Bertuah tak lidah kita? Para malaikat sendiri kata. Okey, insya-Allah. Kemudian diriwayatkan dalam satu hadis. Okey, ini hadis yang lain pula. Sesiapa yang membaca surah Yasin semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala, segala dosanya yang dahulu akan diampunkan. Okey, oleh itu bacalah surah ini untuk orang yang telah mati. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang. InsyaAllah hadis kita hari ini tentang kelebihan surah Yasin. Okey. Jadi dalam hadis yang lain pun ada kata, okey, siapa yang baca surah Yasin, niat baca surah Yasin ni kerana Allah Taala. Bukan niat sebab lain, tetapi semata-mata kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah segala dosanya yang dahulu akan diampunkan. Okey, jadi memang kita digalakkan untuk baca surah Yasin untuk orang yang telah mati. InsyaAllah. Okey, kemudian mengikut sebuah hadis dalam kitab Taurat, okey, surah Yasin dinamakan sebagai Mu'imah. Mun'imah. Okey.
Jadi surah Yasin, selain nama surah Yasin, nama surah itu juga Mun'imah. Maksud dia pemberi nikmat. Surah Yasin ini pemberi nikmat. Segala macam nikmat dekat dunia ni. Okey, kerana surah itu membawa kebaikan kepada pembaca. Kepada pembaca surah itu dalam kehidupan di dunia. Bukan sahaja di dunia, malah di akhirat juga. Okey? Dan ia juga menghindarkan penderitaan di dunia dan di akhirat, dan menjauhkan kedahsyatan kedahsyatan dalam kehidupan akhirat. Okey, jadi itulah surah Yasin. Okey, kalau kita baca surah Yasin, insya-Allah, okey, dia akan membawa kebaikan. Dia bagi kebaikan dekat dalam kehidupan kita. Tak kisah kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Surah Yasin ni juga akan membuatkan kita terhindar daripada penderitaan di dunia, daripada penderitaan di akhirat. Okey? Bukan tu je. Tapi surah Yasin ni juga akan jauhkan kita daripada kedahsyatan. Kedahsyatan di dalam kehidupan waktu di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam. Okey, terima kasih yang dah share, insya-Allah. Okey. Betul, terbaik Hayati, betul Minah, pemberi nikmat. Okey, seterusnya. Surah ini juga dikenali sebagai Rafi'ah Khafidah. Rafi'ah Khafidah. Okey, surah Yasin juga selain daripada dikenali sebagai Mu'imah, ia juga dikenali sebagai Rafi'ah Khafidah. Okey, iaitu yang mengangkat darjat orang yang beriman dan merendahkan darjat orang kafir. Okey, siapa yang baca surah Yasin, insya-Allah Allah akan angkat darjat dia. Allah akan angkat darjat orang yang beriman, dan apabila Allah angkat darjat seseorang, darjat orang kafir direndahkan. Okey. Kemudian menurut satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Okey, Nabi bersabda, hatiku mengkehendaki supaya surah Yasin berada dalam setiap hati umatku. Okey, mengikut sebuah hadis yang lain juga, jika seseorang itu membaca surah Yasin pada setiap malam dan kemudiannya mati, maka dia akan mati sebagai syahid. Okey, jadi Nabi bersabda, ini permintaan Nabi. Nabi bersabda, okey, hati Nabi, kehendak Nabi, dia nak surah Yasin ni berada dalam setiap hati umat dia. Bertuah tak kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa cintanya Nabi kepada umat dia. Sampaikan dia kata surah Yasin ni ada dalam hati setiap umat dia. Kan, subhanallah. Jadi dia kata, selain itu dia kata, siapa yang baca surah Yasin setiap malam, kemudian kita tak tahu, kemudian tiba-tiba meninggal, maka orang itu akan dikategori sebagai mati syahid. Subhanallah, insya-Allah. Okey, seterusnya, banyak kan kelebihan surah Yasin ni. Insya-Allah terbaik. Diriwayatkan daripada hadis yang lain, sesiapa yang membaca surah Yasin, maka dosanya akan diampunkan. Okey, sesiapa sahaja yang membaca surah ini semasa kelaparan, akan dihilangkan kelaparannya itu. Okey. Kemudian sesiapa yang membaca surah ini ketika sesat jalan,
maka Allah akan menjumpai semula jalannya. Sesiapa yang membaca surah ini kerana kehilangan binatang tunggangannya, maka akan menjumpai semula binatangnya itu. Dan apabila seseorang itu membaca surah ini kerana bimbangkan makanan tidak cukup, maka makanan itu akan mencukupinya. Sekiranya seseorang itu membaca surah Yasin kepada orang yang sedang dalam keadaan nazak, maka kesakitan ketika nazaknya akan diringankan. Okey? Kemudian, jika seseorang itu membaca surah ini ke atas wanita yang menghadapi kesukaran semasa melahirkan anak, maka akan dimudahkan kelahiran bayinya. Okey, subhanallah, banyak sangat. Okey, rasa susah, rasa sesat jalan, hilang sesuatu, baca surah Yasin, insya-Allah. Okey, baca surah Yasin, niat kerana Allah Taala, mudah-mudahan Allah bantu kita. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Okey. Jadi itulah dia. Banyak tak kelebihan surah Yasin? Seronok tak bila kita dapat tahu banyak kelebihan surah Yasin? Okey. Kelebihan surah Yasin, dia akan angkatkan darjat kita. Kelebihan surah Yasin, dia akan ampunkan dosa-dosa kita. Lagi? Okey, dia akan memberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah akan ampunkan dosa dia, insya-Allah. Subhanallah, itulah surah Yasin. Okey, dikenali sebagai surah ataupun jantung Al-Quran. Kan, jantung hati, kebaikan dia sangat banyak. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okay, jadi itulah hadis kita hari ini. Hadis dia pendek je, tapi kelebihan dia banyak sangat. Kan, insya-Allah mudah-mudahan kita terus istiqamah membaca surah Yasin. Walaupun kita tak dapat nak baca satu hari, dan kita tak dapat nak baca setiap hari, tetapi insya-Allah moga-moga kita boleh terus istiqamah membaca surah Yasin setiap minggu. Okey, sekali dalam seminggu pun tak apa, kan? Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan daripada surah-surah Yasin, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, terbaik, dan terima kasih mana yang dah bersama-sama pada tengah hari ini. Okey, dah luangkan masa bersama-sama sebelum masuknya waktu zuhur, insya-Allah. Terbaik. Okey, terima kasih saya ucapkan lagi sekali yang dah bersama-sama, yang dah share. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak yang dah share, yang dah like, yang dah komen, insya-Allah. Okey. Kak Maziah, kitab Fadilat Amal mana nak dapat? Kak Maziah boleh tekan link dekat bawah. Okey. Pergi kepada nak beli ataupun infak Al-Quran. Okey, PIC untuk kitab Fadilat Amal dengan Al-Quran sama. Okey, Kak Maziah cuba tanya orang. Kak Maziah cuba tanya admin. Saya tak pasti ada lagi tak stok. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih yang dah hadir, insya-Allah. Moga-moga kita terus dapat berjumpa dalam slot bacaan hadis dengan hadis yang lain, mudah-mudahan. Okey. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih dan terbaik mana yang dah hadir, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.